Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Saya Afizal Zaman berteman rakan tugas akan bersama anda pagi ini untuk bawakan berita-berita menarik di astroawani.com juga dengan berita-berita di muka hadapan akhbar hari Isnin ini. Harap-harap anda lebih bersemangat walaupun kita menghadapi Monday Blues. Hafizi, nampaknya Muka nampaknya semua bangun tidur sebenarnya pagi ini. Jadi pada hari ini 9 Mac banyak kita nak recap semula perkembangan semasa yang berlaku semalam, dan antaranya seperti biasa adalah melihat kepada isu coronavirus ataupun COVID-19. Hafizi. Okey, COVID-19 semalam nampaknya angka jangkitan positif COVID ini telah pun hampir mencecah 100 iaitu 99 kes, kerana semalam kita terdapat 6 lagi pertambahan kes. Perkara ini dilaporkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Noor Hisham dalam satu kenyataan pada petang Ahad. Kesemua kes baru itu sebenarnya terdiri daripada kontak rapat kluster kes yang ke-26. Nampaknya kes yang ke-26 ini memberi banyak kes-kes positif, menyumbang banyak kes-kes positif yang lain, tetapi apapun kesemua kes ini telah pun dikesan semasa aktiviti pengesanan kontak dan telah dimasukkan ke hospital bagi isolasi dan juga rawatan yang selanjutnya. Aktiviti pengesanan masih sedang dijalankan. Katanya daripada jumlah ini sebanyak 2 kes telah dilaporkan memerlukan bantuan pernafasan dan dirawat di unit rawatan rapi. Kes ini juga telah diberikan rawatan antiviral. Ini menjadikan keseluruhannya kes yang telah pulih di Malaysia sebanyak 24 orang telah pun dibenarkan keluar daripada hospital dan yang selebihnya masih lagi dirawat. Syazad, kalau kita lihat kes 26 ini, dia punya ataupun dari segi kontak rapatnya memang agak ramai, sehingga ramai yang boleh dijangkiti sama untuk mendapat coronavirus ini, sehingga kini jumlah yang kita ada di negara ini adalah sebanyak 99 kes, dan kebanyakannya ada daripada kes 26 itu sendiri. Hafizi, kalau kita tengok 26 individu yang dinamakan sebagai kontak ke-26 ni, saya rasa kalau saya lah individu itu, kalau kita fikirkanlah bagaimana informasi, maklumat tentang individu, kalau kita tengok patient-doctor relationship tu dijaga begitu rapi, kita tak bagi nama, tetapi kadang-kala terkeluar juga nama disebabkan perlu seseorang individu itu untuk memberi defense status mereka sendiri. Jadi apa yang penting adalah bila ada ketelusan, tiba satu situasi di mana seseorang individu itu dipersalahkan oleh orang awam. Jadi sudah tentu kalau parents lah atau anak-anak mereka terpaksa menjalani ujian saringan disebabkan ada kontak tidak secara sukarela tetapi disebabkan menghadiri satu majlis. Jadi individu seseorang itu menjadi bahan tohmahan, herdikan. Tapi kita kena stand back, kita tengok bagaimana apakah explanation yang diberi. Janganlah kita terus melompat di media sosial menyalahkan seseorang individu itu. Perkara sekarang ini sudah sampai satu tahap kita nak sampai angka 100. Jadi janganlah kita menambahkan susah, janganlah kita menambahkan lebih teruk keadaan di luar supaya kita dengar explanation yang sebenarnya. Kalau seseorang itu berada di luar negara untuk urusan kerja, apakah sebabnya mereka pergi, adakah disebabkan mereka sengaja melanggar perintah pergi atau tidak. Jadi ini menjadi satu naratif di mana kita janganlah dengan begitu cepat melompat dan menyalahkan seseorang individu itu. Okey, baiklah. Selain daripada perkembangan ataupun kemasa kini kes COVID-19, kita ada juga perkembangan mengenai keseluruhan seluruh dunia statistik COVID-19. Kalau kita lihat angkanya telah pun mencapai 105,629 orang kes positif di seluruh dunia dengan jumlah kematian 3,597 dan melibatkan 102 negara. Di Malaysia kita mempunyai jumlah setakat semalam 99 orang, dan kalau kita lihat di negara-negara yang paling ramai sudah semestinya China, kerana virus berkenaan berpunca di China, di Wuhan, wilayah Hubei itu, dan kes jangkitan yang kedua tertinggi adalah di Korea Selatan, manakala kes kematian yang paling tertinggi sekali adalah di Itali setakat ini. Okey, selain daripada itu di Malaysia sekarang ini terdapat satu lagi perkara yang telah pun diumumkan oleh Datuk Dr. Noor Hisham. Beliau menyatakan bahawa Malaysia sekarang tidak benarkan kapal persiaran berlabuh di pelabuhan negara ini berkuat kuasa serta-merta.
Katanya larangan itu sehingga situasi bertambah baik dan juga penularan jangkitan virus itu dapat dikawal. Memandangkan kemunculan gelombang yang kedua kes COVID-19 di Malaysia, pelbagai langkah telah pun diambil oleh pihak berkuasa untuk menyekat dan juga melindungi orang awam itu. Ini katanya ialah kita tidak mahu cerita-cerita seperti kapal persiaran Diamond Princess yang berlabuh di Jepun, di mana ramai sekali penumpang di dalam kapal tersebut telah pun terkena COVID-19, dan juga kapal yang sekarang ini berlabuh di Iran kalau tak salah saya, ada pesakit COVID-19 telah pun dijangkiti, dan perkara-perkara seperti inilah yang mahu dielakkan apabila langkah penguatkuasaan ini dilakukan di Malaysia. Apapun kita sebagai rakyat Malaysia, mungkin kita ambil saranan dari Pertuan Agong, kita ambil saranan daripada pemimpin-pemimpin kita yang menyeru agar rakyat Malaysia mengambil langkah berwaspada, ditambah pula dengan langkah-langkah kebersihan, dan kalau boleh jangan mencetuskan pembelian panik. Panik ini apabila Astro Awani meletakkan berita di laman-laman media sosialnya, saya lihat banyak orang kata apa Astro Awani, apa macam mana rakyat Malaysia sekarang tak panik, angka dah sampai 99. Tapi sebenarnya panik ini bukannya datang saranan daripada media Astro Awani sendiri, tapi datangnya daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham. Mereka menyatakan bahawa pembelian panik ini hanya akan membawa keadaan kepada huru-hara, bukannya membantu situasi untuk melawan perang COVID-19 ini. Sebab kalau kita lihat Fizi, kalau di Australia, Amerika Syarikat, pembelian panik itu membuatkan ramai orang jadi bergaduh di laman di Shopee kompleks, beli topeng dan sebagainya, Cik Razak. Fizi, kalau kita tengoklah, kita sudah menghadapi satu situasi di mana kita perlukan semua orang ada understanding, ya. Kalau kita tengok, kalau di negara-negara luar lah, mereka cara hidup mereka lain, berbeza dengan kita. Ada banyak perkara ataupun peralatan yang mereka perlukan, kita tidak perlukan. Jadi kita dengan gaya kita sendiri, adat ketimuran tu pun pada masa inilah perlu kita ketengahkan. Apa yang berlaku adalah yang penting adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengambil langkah-langkah supaya kurangkanlah keluar. Saya satu je lah saya ingat. Kalau kita kurang berjabat tangan, kalau kita mana-mana pun lah, kadang susah lah kita nak tukar gaya hidup kita. Kalau kat masjid-masjid ni, kalau kita kurangkan bersalaman tu, tak boleh ke? Cik Razak, kalau kita lihat satu artikel yang Cik Razak tulis ini adalah melihat kepada risiko yang terdedah kepada warga yang lanjut usia. Dan di Eropah sendiri, perintah berenggang semakin kuat dicanang pelbagai pihak kesihatan Eropah sebagai langkah utama mengurangkan peluang COVID-19. Apa cerita yang Cik Razak di Eropah kalau kita tengok di UK, Boris Johnson sebagai Perdana Menteri hari ini, meeting kobranya yang kedua, mereka 8 jam belakang kita masih tidur lagi. Kali ini akan ditimbulkan bagaimana di negara-negara barat banyaklah tempat di mana warga tua duduk di rumah-rumah persinggahan ataupun welfare home. Di sini pun ada banyak, dan mereka rata-rata umur 80 tahun ke atas. Boris Johnson sendiri, bapanya berumur, pun merasa concern terhadap kebajikan bapanya sendiri. Tapi kalau kita fikir sekarang ni adalah masanya, sekiranya ada lockdown, ya, pengasingan secara paksaan atau sukarela, sebab itu adalah satu caranya di mana kita tidak boleh, kita mengurangkan, kita mengasingkan individu, terutama mereka yang golongan lebih lanjut usia. Jadi sekaranglah sesiapa saja ada ibu bapa yang berada dan yang di tempat-tempat rumah kebajikan 70 tahun ke atas, 80 tahun, inilah masanya untuk melawat, menanya kabar, kerana bila ada lockdown ini, sudah tentu kita tersekat cara kita untuk pergi melawat. Cik Razak, kalau menarik sekali kalau Cik Razak suarakan mengenai kalau berada di masjid tu kita kurangkan bersalaman dan sebagainya, kan. Yang tu ialah sukarlah untuk kita imbangi untuk mengekang wabak ini. Tapi saya lihat ada di laman media sosial laporan daripada Al Jazeera, kalau tak salah saya, mereka membuat satu video yang mana dikenali sebagai Wuhan Shake, di mana mereka tidak bersalaman, tapi sekarang ni mereka cuma bertutur-tutur kaki antara satu sama lain. Macam muda sekarang selalu buat kan. Itu sedikit keterlaluan lah kalau kat masjid. Ada satu lagi yang selalu dilakukan oleh bekas timbalan Perdana Menteri kita. The air shake, ataupun bila orang datang, kita tak mau bersalaman, kita dekapkan tangan kita ke dada kita. Jadi Angela Merkel di parlimen di Jerman pun sudah membuat seperti begitu. Kalau Jerman boleh, apa kita tak boleh? Tapi bekas TPM kita dipakai sarung tangan untuk salam dengan bukan murim dan sebagainya. Dan ini satu perkembangan kita nak bawa mengenai COVID-19, iaitu di Itali, di mana angka kematian mencecah 366
Namun apa yang mengejutkan, angka kematian ini meningkat ataupun mencatatkan dalam masa satu hari saja mencatatkan 133 kematian saja. Menjadikan jumlah keseluruhan 366 dan jumlah keseluruhan mereka yang dijangkiti di Itali adalah 7,375 dan sebelum ini hanya 5,883. Ini satu perkara yang begitu mengejutkan. Dan satu hari 133 itu di luar China. Kita dah nyatakan sebentar tadi antara negara yang terkesan daripada COVID-19 ini, Hafizi. Okey, baiklah, kita nak ke laporan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan satu insiden yang agak mengejutkan dan juga tragik kerana di Alostar kejadian ini berlaku yang mana seorang adik sanggup membunuh abangnya berpunca daripada hanya sehelai kemeja tea. Siasatan awalan polis mendapati suspek bertindak demikian selepas berang dengan tindakan mangsa yang memakai baju pemberian wanitanya, teman wanitanya. Berlaku pergelutan yang menyebabkan mangsa meninggal dunia di rumah mereka di Kampung Padang Hasan, Kepulauan Batas akibat ditikam di belakang leher. Suspek kemudian bertindak menyembunyikan mayat abangnya di dalam tong air yang kosong dan juga diisi simen. Dan mayat mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Hasnul Nizar juga seorang duda ditemukan dalam tong simen itu pada awal pagi semalam. Katanya mayat mangsa dijumpai pada pukul 7 pagi dan pihak polis telah pun menahan suspek yang juga adik kepada mangsa di mana adiknya sedang tidur di rumah berkenaan. Suspek ada ceritakan apa yang berlaku, kemudian suspek ini sebenarnya adik ini yang bunuh si abangnya kerana kemeja t-shirt. Pada awalnya berlaku pergelutan yang si mangsa ni membawa parang, kemudian si adik ini pula menahan orang kata self defense lah. Betul. Self defense, kemudian berlaku pergelutan tu membuatkan tertikam di belakang. Akibat panik dan sebagainya, dia sembunyikan mayat abangnya itu dalam tong air kosong ni dan ditaruh dengan simen. Letak dengan simen. Kemudian apa yang jadi, dia ceritakan perkara itu kepada abang dia lagi satu sebelum dia pergi masuk tidur. Itu cerita yang bagi saya macam mana Cik Razak? Ini elemen kita menjadi clueless ini elemen drama fantasi lah. Ini sama ada terlalu banyak tengok siri-siri seram dari satu negara di utara, selalulah cerita-cerita macam ni. Jalan ceritanya begitu kalau orang putih kata morbid, cara dahlah bunuh, kemudian cara nak melenyapkan evidence. Kalau kita tengok dulu, satu masa dulu ada kes berprofil tinggi di Kuala Lumpur sendiri melibatkan 2015. Ya. Jadi adakah ini menjadi satu contoh yang diteladani oleh adik kita ini? Kalaulah ia ini satu penganiayaan, satu perkara yang terlampau luar dijangkaan lah, kalau kita nak fikir ini adalah elemen-elemen untuk satu drama fantasi yang mungkin kalau mana-mana scriptwriter pun kalau nak fikir ini jalan ceritanya fikir dua kali lah, jadi terlampau kejam. Ya. Okey, kita nak dengarkan sedikit apa kata adik tiri mangsa. Tapi sebelum tu kita nak ulas sedikit dari segi insiden ini, iaitu membunuh abangnya sendiri. Kata adik suspek ni, dia adalah seorang yang kuat agama, tidak sangka menjadi pembunuh. Itu yang dikatakan oleh adik kepada mereka, orang yang membunuh abangnya sendiri itu, iaitu dalam kejadian di Kepulauan Batas itu. Dan ini katanya abang, iaitu merupakan suspek itu, lakukan itu mungkin dia nak pertahankan dirinya, menyebabkan dia tak sengaja meletak abang tiri mangsa. Sebenarnya mangsa adalah abang tirinya. Dan menurut Nazir, dia yang dimaklum ibunya tentang kejadian itu pada jam 7 pagi bergegas pulang ke kampung Padang Hasan, Pulau Pinang. Dan menurut lagi, ketika kejadian hanya mereka berdua tinggal di rumah itu kerana ibu yang hanya dikenali sebagai jahcik berusia 50-an dan seorang lagi adik mereka telah pergi ke Melaka kerana ada urusan. Itu cerita-cerita di sebaliknya. Tapi apapun, Hafiz rasa apabila berlaku keadaan seperti ini, mungkin kita tak tahu keadaan ketika itu panik, terjadinya kejadian seperti itu. Apa yang perlu anda lakukan adalah terus saja lihat kalau berlaku situasi ini berlaku di sekitar sekeliling kita, terus saja laporkan kepada pihak polis. Jangan kata cuba sembunyikan bukti seperti yang Cik Razak katakan itu tadi. Okey, apa pun kita nak rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan cerita-cerita yang lagi best. Ada cerita, tunggu. Baik, kita
kita juga ingin kongsikan kepada anda semua cerita-cerita mengenai politik sebelum ini. Seminggu lepas, 2 minggu lepas, angin yang betul kencang di negara ini melibatkan politik tanah air, dan ini adalah kenyataan susulan daripada isu politik ini, dan di mana ada agensi berita di luar negara yang telah pun memberikan satu kenyataan yang sedikit sebanyak menjejaskan kepada politik negara kita, dan ini dinafikan sendiri oleh Istana Negara, iaitu Istana Negara telah pun menafikan sekeras-kerasnya langkah yang diambil oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hadi Ayatuddin Amnu Mustafa Billah Shah dalam pelantikan Perdana Menteri baru-baru ini adalah Royal Coup, iaitu rampasan kuasa oleh raja seperti yang ditulis oleh agensi berita The Guardian. Dan Datuk Pengelola Berjaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataannya berkata artikel The Guardian itu adalah sama sekali tidak tepat dan cubaan mengelirukan masyarakat antarabangsa mengenai isu pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Apatah lagi mengambil kira fakta bahawa subjek artikel mereka iaitu demokrasi parlimen di Malaysia sebenarnya diasaskan dari sistem Westminster. Artikel itu ditulis menunjukkan fakta yang terpesong mengenai langkah yang diambil oleh Yang di-Pertuan Agong dalam melantik pelantikan Perdana Menteri baru kita. Ya, betul, kita tidak melalui proses pengundian ataupun pilihan raya umum yang ke-15 ke apa ke, tiada, ia melalui, tapi ia masih lagi berlandaskan demokrasi dan juga perundangan yang sah. Cik Razak, melihat kepada perkara ini, nampaknya adakah ia sebenarnya satu tekanan ataupun satu gambaran yang diberikan oleh akhbar-akhbar luar negara, The Guardian, kepada Malaysia itu sendiri? Fizi, kalau kita tengok kita ni bekas koloni lah dari UK, Great Britain, England. Jadi kalau Guardian ni kita tengok left leaning, socialist. Kalau kita tengok lawannya di United Kingdom adalah Daily Mail, The Times, Telegraph. Jadi kalau kita tengok dari segi mana, where are they coming from, sudah tentu kita tahu apakah kecenderungan politik akhbar-akhbar yang di sebelah kiri di United Kingdom. Tapi itu adalah di United Kingdom, mereka bebas komen apa-apa pun. Kalau kita tengok kerabat diraja mereka sendiri pun, kalau tiap-tiap hari kalau tengok Daily Mail yang right wing yang menyokong institusi-institusi yang sedia ada, mereka sendiri apabila ada saja perkara-perkara yang boleh menimbulkan melariskan jualan surat khabar, sekarang surat khabar ni perlu melariskanlah, jadi ada berita-berita yang panas. Jadi ini menjadikan satu isu bagi mereka. Tapi kalau kita tengok isi kandungan tulisan dalam Guardian itu, tiada apa yang baru ataupun yang kita tidak tahu. Di sini pun kita berdebat tentang perkara yang sama, tetapi itu terpulanglah. Itu adalah interpretasi Guardian. Jadi sekiranya kita adakah kita ada jurisdiction untuk menyaman? Sekiranya ada, sudah tentu itu adalah satu alternatif yang kita fikirkan. Tetapi perkara-perkara begini memanglah apa yang berlaku di Malaysia menjadi satu ikutan di luar negara, disebabkan pada satu masa dulu kalau kita tengok kes 1MDB juga mendapat perhatian luar negara, dan perhatian luar negara lah juga mendorong sesuatu penyelesaian. Tapi saya tak tahulah kalau penyelesaian itu setakat mana, tetapi apa yang berlaku dari segi interpretasi dunia memang kita tidak dapat kawal. Hanya kita ada cara-cara kita sendiri, ada explanation kita sendiri, jadi kita ikut sajalah agar kalau kita tengok perkara ini, bila dapat penyelesaian, sudah tentu naratifnya akan menjadi berubah. Okey, baiklah. Lantikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah semestinya membawa kepada ketidakpuasan hati di sebelah pihak yang sana. Tetapi ahli-ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia menyeru bahawa seterunya Tun Dr. Mahathir Mohamad kita tahu telah pun hubungannya makin panas dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Split into dua pula. Bersatu telah pun split into kedua. Ada pihak katakan Tun Mahathir masih lagi pengerusi bersatu. Tun Mahathir klaim kata dia masih lagi pengerusi bersatu. Satu pihak lagi kata tidak. Tetapi ahli-ahli bersatu dari akar umbinya mahukan kedua-dua pemimpin ini kembali bersatu atas nama parti, berdamai dan juga bersatu. Menurut ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Wan Saiful Wan Jan, pimpinan atasan bersatu Tun Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Mukhlis Mahathir perlu bersemuka dan menyelesaikan konflik yang tercetus, kerana ketiga-tiga pemimpin itu merupakan tulang belakang di sebalik penubuhan bersatu. Adalah penting untuk pemimpin tertinggi selesaikan segala kemelut dengan semangat sebuah keluarga.
parti itu terbina dengan kekuatan 3 tokoh tersebut. Hentikanlah mengeluarkan kenyataan atau menganjurkan majlis yang tidak membawa pendamaian. Kita lihat ada juga usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana saya difahamkan menurut laporan-laporan daripada akhbar-akhbar dan juga portal-portal berita menyatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengutuskan surat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk berjumpa dengan beliau, mungkin untuk membincangkan mengenai hubungan antara mereka ataupun parti itu sendiri. Tapi Tun Mahathir meletakkan satu syarat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Syarat itu semua orang tahu, iaitu jika Tan Sri Muhyiddin mahu berjumpa beliau, buang UMNO, itu perkara yang mustahak yang dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Katanya keluarkan pemimpin yang dikaitkan dengan kegiatan penyelewengan dan rasuah khususnya parti UMNO jika mahu mengadakan sebarang pertemuan. Katanya tidak perlu untuk bertemu dengan pemimpin nombor 1 negara itu bagi menyelesaikan pertikaian politik sekiranya syarat terbabit tidak mampu dilaksanakan. Dr. Mahathir turut mengesahkan telah terima surat daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya banyaklah perkara mengenai ini yang kita lihat. Cik Razak, kita lihat adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad, adakah kita lihat Bersatu akan pecah kepada dua selepas ini, Bersatu 2.0, 3.0? Hafizi masih memikirkan tentang Bersatu pecah dua ya. Saya pada minggu lepas Bersatu sudah jadi berdua sekarang mungkin bertiga. Adakah bertiga nanti akan balik bersatu? Kita tahu masing-masing tokoh-tokoh yang kita baik dari Bersatu ataupun dari Pakatan itu sendiri, kedudukan masing-masing kita sudah tahu, establish. Adakah dari minggu lepas hingga sekarang mereka berubah? Saya rasa tidak. Kalau nak berubah tu pun apa yang menyebabkan keadaan sehingga mereka berubah? Jadi pada saya, kalaulah kita katakan okey, masing-masing belum berubah lagi pendirian, apakah caranya untuk menyatu padukan ataupun supaya Malaysia ini bergerak ke hadapan? Jadi apa yang penting adalah, kadang saya rasa kuasa media juga memainkan peranan. Satu masa dulu media ikut arahan. Jadi kita tengok ini adalah satu kontrol elemen di mana naratif ataupun gerak tuju politik kita dapat ditentukan supaya kita aman. Adakah kita mahu satu situasi kita pulang ke satu situasi seperti dahulu, media sendiri kalau terlalu bebas untuk komen dan menambah, menokok tambah dan menimbulkan pelbagai cerita betul ke tak betul ke, kadang-kadang adakah apa yang diberitakan oleh media itu membawa baik, unsur-unsur kebaikan, itu sama-sama kita fikirkan. Adakah peranan media itu sendiri dapat, sekiranya kita begitu open, honest. Saya bukan mengatakan yang kita tak perlu open dan honest, tetapi itu adalah satu faktor yang patut kita fikirkan, apakah peranan media itu sendiri untuk membawa semula satu keadaan di mana Malaysia nanti ada kabinet dan dapat terus ke hadapan untuk ini cabaran COVID ni ada, cabaran ekonomi pun ada. Baik, kita nak beralih ke isu MH370 yang kita sudah pun ketahui 8 Mac 2014 merupakan detik hitam bagi seluruh rakyat Malaysia ataupun bagi mereka yang terkesan dengan tragedi MH370 ini. Dan semalam 6 tahun, genap 6 tahun kejadian tragedi itu berlaku. Namun kehilangan MH370 kekal misteri, dan kalau kita lihat MH370 yang hilang daripada imbasan radar semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke China itu masih lagi dihantui oleh misteri. Kadang-kadang kita pun tidak tahu apakah jawapan sebenarnya. Ke manakah sebenarnya MH370 yang membawa 239 penumpang dan juga anak kapal pesawat Boeing 77 itu. Dan kita juga dan dalam satu artikel yang kita nak kongsikan kepada anda ini, anda dapat saksikan, adalah melihat kepada isu pampasan. Dan semalam terdapatnya satu perjumpaan ataupun satu gathering antara bagi waris-waris mangsa, iaitu mengharapkan MOT ataupun Ministry of Transportation dapat memberikan, harap dapat sokongan Perdana Menteri, dan itu saranan daripada Kementerian Pengangkutan, namun ia dizahirkan daripada waris-waris kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Dan ini satu kenyataan daripada Kementerian Pengangkutan akan berbincang dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung kertas Kabinet mengenai isu pampasan kepada waris terdekat mangsa penerbangan MH370, dan Ketua Setiausahanya Datuk Isham Ishak berkata beliau akan bawa isu berkenaan dalam pertemuannya bersama Tan Sri Muhyiddin yang jadualkan akan berlangsung
Minggu Harapan. Jazat mungkin nak cakap sedikit mengenai MH370 tu. Fizi, 6 tahun lalu ya, saya ingat lagi detik 6 tahun dahulu bagaimana we broke the news di sini. Saya dengan ketua editor kita Kamarul Bahrin Harun berada di luar studio ini. Kami bermain pingpong pukul 11 malam. Kemudian tiba berita. Padahal kejadian itu adalah subuh tadi ya. 11 malam dapat berita. Ini satu perkara media Malaysia tak pernah zaman-zaman dulu adalah peristiwa Tanjung Kupang, tetapi ini adalah satu peristiwa yang lebih besar. Jadi bagaimana sebagai satu media siaran televisyen, rangkaian televisyen, kita pada malam itu juga berita yang berlaku siang tadi subuh menjadi isu di belah petang. Jadi bagaimana dari situ peristiwa ini menjadi satu peristiwa di mana rangkaian media seluruh Malaysia itu brought to the fore bagaimana kita menggunakan rangkaian berita rakan-rakan di Australia dan juga di Ukraine untuk mendapatkan berita on the spot. Jadi ini menjadikan satu isu di mana peranan wartawan itu sendiri penting agar supaya mereka ataupun waris mendapat berita yang tepat, dan sudah 6 tahun sampai sekarang berita ini belum lagi mendapat penyelesaian. Jadi saya rasa ini terpulanglah kepada wartawan-wartawan yang baru untuk the baton is passed to wartawan-wartawan yang barulah untuk melaporkannya. Okey, sebelum kita nak mengakhiri ini, apa kata kita lihat antara berita-berita yang menjadi muka hadapan setiap akhbar-akhbar tempatan. Dan kalau kita lihat seperti di akhbar The Star adalah isu mengenai COVID-19 dan juga dikepilkan bersama berita di atasnya adalah melihat kepada pembentukan kabinet oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seterusnya adalah akhbar New Straits Times, dan di mana ini isunya kabinet diumum hari ini dengan tanda soal. Ini kita masih lagi belum dapatkan perkembangannya. Dan seterusnya adalah New Straits Times ada melihat kepada MH370, melihat kepada waris mangsa dari segi perasaan mereka dan juga dari segi pendapat mereka mengenai MH370 itu. Dan seterusnya adalah melihat kepada paper ataupun akhbar Metro, dan di mana melihat kepada isu pembentukan kabinet lagi. Dan itu antara muka-muka hadapan newspaper kita pada hari ini. Okey, baiklah. Sekian daripada kami. Terima kasih kepada Cik Razak kerana bertemankan Wani Pagi hari ini. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Hafizul Rosila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.